Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la sharika lah. La ilaha illa huwa wa ilayhil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas. وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد. Di saat-saat semua orang dalam keadaan kegembiraan dengan janjian Allah Subhanahu wa taala, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertamanya ialah farhatun 'inda fitrih, iaitulah ketika berbuka. Walau apapun tafsiran yang dibuat ketika berbuka, ada sebahagian ulama katanya ialah ketika berbuka puasa. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, hari ini lambat sikit bersiaran kerana hujan lebat di Kampung Basung ni. Di samping ada 2-3 perkara yang perlu diselesaikan. Jadi alhamdulillah sempat juga bersiaran petang ini seperti janjian kita setiap petang. Alhamdulillah teman-teman rahmati Allah sekalian, roda impian. Roda impian maksudnya berputar. Impian kita manusia ni kalau selesai satu, dia nak lagi. Tidak akan habis. Betul lah kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalaikan. Lalakan apa? Kerana nak banyak. At-takatsur atau wazan tafa'ul. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ul maksudnya adalah dua pihak. Jadi takatsur itu makna dua pihak yang pakat badi nak banyak. Itu dia teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Perasaan manusia nak banyak ni memang perasaan yang telah diletakkan oleh Allah Ta'ala sebagai ujian. Baik, impian manusia ini sentiasa tidak ada noktah dan tidak ada penghujung dia. Apapun semuanya mengharapkan impiannya untuk berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga Allah Subhanahu wa taala itu dipagari dengan benda-benda yang sangat tidak seronok dan dibenci oleh hawa nafsu. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bil mushtahiyat. Neraka itu dipagari dengan benda yang seronok dilakukan oleh hawa nafsu. Syurga itu dipagari oleh perkara-perkara yang sangat dibenci oleh hawa nafsu. Allah Rabbi, mudah-mudahan kita semua dapat menggapai dengan kita mengokong dan menyalurkan nafsu kita itu mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu orang yang gagal untuk mengurus nafsu dia sampai mereka orang itu menjadikan nafsunya sebagai Tuhan.
Apa kata Allah? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu tengok tak wahai Muhammad, di sana ada orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan dia. Allah Rabbi wal a'yazubillah. Sebab itu kita minta jauh berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan fitnah dunia ini. Okey, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, pada petang 23 Ramadan ini kita sepatutnya sekarang ini bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, sebelum tu kita tengok dulu sedikit hadis, setiap hari satu hadis, supaya kita boleh istiqamah setiap hari pada Ramadan ini dengan satu hari. Oh, boh ada, Masya Allah. Boh ada, boh baru sapa daripada Kuantan tu, Tok Guru Mohsin. Nawak main-main letih tu, letih. Letih tu. Okey, baik teman-teman jadi rahmati Allah sekalian. Tajuk ataupun hadis kita pada petang ini hadis yang sangat dahsyat, yang mana membicarakan tentang hidayah. Hidayah ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuat buat live learning Ustaz Iwan Kobo. Iwan Koboy. Bukan kuat, cumanya nak berkongsi. Tu dia. Sebelum ni banyak dah hiwar yang tidak bersama. Tu dia. Tak apalah hiwar, yang penting kalau baik kita teruskan, ambil manfaat. Kalau tidak baik, pakak tegur insya-Allah. Okey, fikir yang positif, fikir yang baik-baik, insya-Allah boleh hasil yang baik-baik. Itu dia. Terpaksa bersiaran di bawah bangunan pada petang ni. Kerana apa? Kerana hujan. Itu dia. Mana tempat teman-teman hujan kedak ni, Iwan? Ayahku, Masya Allah, Ayahku Sulaiman di antara orang yang sentiasa masuk untuk bersama mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Terima kasih ayahku sentiasa bersama kita. Alhamdulillah. Kalau ada hak tak kena, tegur ayahku tu dia. Jadi orang lama kena kabur pengalaman kaya. Nampak tu? Okey. Baik, hadis kita pada petang ni simple je, pendek je, tapi sangat-sangat penting sebab dia bergantung kepada hidayah. Hidayah ini Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang khabar kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Itu je. Terah dak ayah lagi Ustaz nak bayar dana ni. Allah, Cik Muizzuddin mudah je ni. Zaman internet belaka, scan kod tu gak cung lalu je. Nampak tu. Setiap kampung kan ada kan, setiap kampung dia ada amir dia. Ada. Okey, insya-Allah. Tu dia. Ustaz bersiaran kat mana? Allahu akbar. Ni duduk di bawah Dewan Asrama Banat. Oleh kerana pelajar-pelajar tak ada, jadi kita tengok sapu-sapu mana hak yang apa di kota. Gitulah nama tu. Tu dia. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama hari guru Ustaz. Nama tu. Okey, terima kasih. Kampung Tembau gelap nak hujan Ustaz. Okey, baik, kita tinggalkan dulu cuaca. Kita terus kepada apa ni, Napa Iwan Kobai lama nak dah ambo nak jumpa Ustaz, ambo kerja depan Jabat Ubdi je Ustaz. Masya Allah Iwan. Okey, hari Senin kita jumpa insya-Allah. Hari Senin ambo ada mesyuarat dengan TSUK, insya-Allah kita akan bersama insya-Allah. Okey Iwan, baik. Alah Iwan berasa hati selalu dak baca komen dia. Relaxlah, slow. Okey. Okey, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tak boleh nak beri hidayah kepada sesiapa pun. Itu dia. Sebab urusan hidayah adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Rasa nak ambil angin. Nak ambil angin sikit. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, nak ambil angin sikit
supaya nampak comel sikit, segar sikit, mata memandang, duduk dalam bangunan ni berasa macam terkongkong sikit. Sebelum kita baca hadis yang sangat hebat pada petang ini. Masya Allah. Okey, baik. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, bicara kita pada petang ini mengenai hidayah. Masya Allah. Ni baru sedap sikit. Nampak tu? Cuacanya dah bagus, dah comel. Nampak tu? Jadi kita akan bersiaran dekat dengan yang lebih ceria. Okey, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Okey, dah clear. Okey, bismillah. Okey, baru tampak comel sikit. Okey, teman-teman, hadis pada petang ini ialah apa dia? An Abdullah ibn Amr yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla khalaqa khalqahu fi dhulmatin فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فذلك أقول جف القلم على علم الله. Bila baca hadis ni takutnya kita, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Sebab apa takut? Sebab ia bergantung kelulusan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Apa maksud dia? Daripada Abdullah bin Amr. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah satu ketika dahulu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta, tu dia, mencipta makhluknya dalam keadaan gelap, fi zulmah, dalam keadaan yang gelap. Masya Allah. Fa'alqa alaihim min nurih, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala campakkan cahaya kepada kegelapan manusia tersebut, kepada kegelapan tersebut. Maka barang siapa yang terkena cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka dia akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak kena cahaya Allah Ta'ala itu, dia kekal dalam keadaan yang sesat. Kata Nabi SAW, Jafal qalam, maknanya tulisan itu, dakwah pen itu telah pun kering dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbi. Mudah-mudahan teman-teman yang rahmati Allah sekalian, kita ini di antara senarai yang mendapat sentuhan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau tak kenalah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya mungkin kita bersama-sama dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pokok, ada yang menyembah manusia sendiri. Ada yang menyembah kemaluan manusia pun. Masya Allah. Pelik-pelik kita dengar apa yang dipahami, apa yang dipegang kepercayaannya manusia tersebut. Kerana apa? Kerana mereka tidak disinggahi oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbi. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini walaupun pendek, makna hadis ini menggambarkan bagaimana semua perkara yang berlaku kebaikan kepada tubuh kita itu kerana apa? Kerana kita mendapat cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita mendakwa kita ni hebat, kita ni boleh buat tu, kita boleh buat ni. No. Kita ini hanya dengan limpahan hidayah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Kalau tidaklah dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya kita tidak akan mampu untuk membuat apa-apa pun.
Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ini kadang-kadang kita tidak boleh nak beri sipil. Cuba tengok apa yang berlaku kepada Khalid bin Al-Walid, kepada Amru bin Al-As. Mereka yang dulunya sangat bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Akhirnya mereka mendapat hidayah. Kerana apa? Kerana di Lauh Mahfuz mereka itu telah disinggahi cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tengok Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun mempunyai pertalian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka mati akan keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang yang mendapat hidayah daripada Allah ini sebab dah ditulis dah oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz, dah diberi dah bahawasanya dia itu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita boleh buat baik, mana kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Mohon lagi hidayah tersebut dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Allahu Rabbi. Teman-teman tengok tak? Ada orang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi kok yang boleh jadi munafik. Dia tengok beraksi wal ain. Dia tengok dengan mata lendir dia sendiri kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana hidup keluarga Nabi, macam mana hidup masyarakat Nabi, macam mana Nabi memimpin Madinah Al-Munawwarah. Tapi boleh lagi mereka ni nak bunuh karakter Nabi. Boleh lagi mereka tak percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang sembahyang belakang Nabi. Nabi takbir Allahu Akbar. Oh, dia takbir Allahu Akbar. Itulah dia watak Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi sebab apa dia bertukar lumur untuk menjatuhkan Nabi SAW. Sanggup dia memfitnahkan Nabi SAW. Nampak tu? Hari-hari dia fikir cara mana nak menjatuhkan Nabi SAW. Boleh pakak pula dengan orang Yahudi, Quraizah, Qainuqa dan juga Nadir untuk menjatuhkan Nabi SAW. Walaupun duduk semayang belakang Nabi, Allahu Rabbi, walaupun duduk tepi Nabi, tapi boleh lagi tidak beriman kepada Nabi SAW. Sebab apa? Rasa pelik dah. Sebab apa? Sebab hidayah. Bila kita baca hadis ni, ada kita rasa setenang-tenangnya. Orang yang boleh buat baik kerana keizinan daripada Allah. Orang yang tak boleh buat baik, macam mana takdir Allah Ta'ala atas dia, maka dia kena banyak doa pada Allah SWT. Kita ni pun begitu jugalah. Ayahku, boh, tak tahu lagi the ending of our life. Macam mana tak tahu. Ada orang bermula dengan baik dan dia mati dalam keadaan yang baik. Allah, hak ni kita mengharapkan insya-Allah. Kita keluar daripada perut mak Islam dah. Kita beriman dah kepada Allah Taala dan kita minta mati keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Ada orang hidup keadaan yang baik, bermula dengan baik, beriman kepada Allah, tapi akhirnya dia murtad. Allah Rabbi, bimbang sangat kita sekarang ni. Orang Melayu kita hampir sampai dekat 70,000 dah bah. Tu dia 70,000 dah. Hak yang sanggup beritahu, yang dengan bangganya khabar saya telah murtad, saya dah keluar daripada Islam. Allah Rabbi. Hak yang menghalal benda hak haram, yang mengharam benda halal, macam mana pula? Allah Rabbi. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, cuba tengok molek depan mata kita ada belaka watak ni. Ada orang bermula dengan baik tapi kesudahannya walaiyazubillah. Yang ketiga, ada bermula dengan tidak baik, disudahi dengan baik. Alhamdulillah, Allah selamatkan dia. Allahu Akbar. Ada yang bermula dengan tak baik tetapi disudahi dengan tak baik juga. Allahu Rabbi. Hak ni yang paling celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Ta'ala beri akal, beri panca indera semua sekali.
Tu dia. Boleh fikir, boleh gunakan untuk mencari Allah Ta'ala, untuk taat kepada Allah SWT, tapi dia gagal. Sebab itulah mereka boleh kaji, boleh buat benda-benda yang canggih, boleh cipta satelit, boleh cipta roket, boleh cipta kapal selam. Nama tu, macam-macam kecanggihan sekarang ni. Boleh reka alat-alat hak yang kecil. Nama tu. Tu dia. Dan sekarang ni peperangan. Contoh, dia tidak macam dulu. Dah, makna laser. Tu dia. Makna canggih dari sudut tu. Boleh fikir tapi tak boleh fikir dari sudut nak taat dan nak mengaku bahawa saja hak yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Sebab itulah kita banyak bersyukur pada Allah, kan? Banyak bersyukur pada Allah. Cukuplah kita sebagai orang beriman, sebagai asas untuk kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Apa pun kondisi kita, apa pun status kita, tak kira kaya, tak kira miskin, itu semuanya ialah ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas kita berikhtiar, maka kita terima keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting kita beriman kepada Allah, kita menjadi orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekadar pembawa berita gembira dan pembawa berita amaran. Berita gembira kepada orang beriman dan amaran kepada orang yang kufur. Atau pilihlah. Pilihlah kita. Imma syakiran wa imma kafura. Sama ada nak jadi orang bersyukur ataupun nak jadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi hidayah sehingga kita bertemu dengan Allah Ta'ala dan keadaan hidayah, iman kita tidak dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi pada petang ini cukup masalah itu, kita dah berkongsi hadis yang sangat hebat ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, keampunan dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka kullu khayrin ma sa'alaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min kulli sharri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis. أصلح لنا شأننا كله وتقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا الله. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصدنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Teman-teman, jangan lupa doa juga untuk saya dan seluruh umat Islam di seluruh dunia ni ketika berbuka ni, insya-Allah ya. Dapat perkhabaran daripada Sudan. Masya-Allah, Sudan sangat dahsyat sekarang ni wabak corona ni. Seorang ulama muda yang dapat PhD, baru dapat PhD, Dr. Muhammad Iwami, masya-Allah, daripada Yaman, dia dapat PhD di Sudan, masya-Allah, mati. Maka sepah kematian dia tu, orang cek ada virus corona. Allah Rabbi, kita berdoa supaya anak-anak Malaysia kita di Sudan seramai 45 orang. 45 orang, insya-Allah 23 orang daripadanya rakyat Terengganu. Mudah-mudahan Allah pelihara mereka. Di Yaman pun begitu juga, di Turki pun begitu juga, insya-Allah. Mudah-mudahan mereka sentiasa dalam rahmat dan peliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Okey, bertemu lagi teman-teman. Jangan lupa doa. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.